A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tadabbur Al-Quran. Insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca daripada muka surat 402 insya-Allah. Kita akan masuk pada muka surat 402 dan masih lagi kita akan berbincang tentang surah Al-Ankabut. Tapi kita dah sampai kepada hujung-hujung surah Al-Ankabut, dan sebagai peringatan semulalah saya nak sebutkan jugalah tentang surah Al-Ankabut ni, iaitu temanya adalah Al-Fitnah. Jadi insya-Allah kita semua yang hadir pada sesi kita pada kali ini ingat kembali bahawa tema daripada surah Al-Ankabut ini adalah Al-Fitnah. Al-Fitnah dalam erti iaitu cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Apabila orang tu mengatakan bahawa dia beriman, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya jangan anggap bahawa kalaulah dia ni telah beriman maka dia akan selamat, tak ada masalah dalam hidup dia dan sebagainya. Tetapi semua tu akan mungkin akan berlaku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji adakah dia ni beriman ataupun tidak, adakah dia ni benar-benar beriman ataupun tidak. Minta maaf batuk sikit bukan batuk corona insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan tengok kita ada lebih kurang 2 muka saja lagi selepas daripada ni untuk dihabiskan surah Al-Ankabut ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat kita pada kali ini adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita akan tengok pada hari ini ialah Allah Subhanahu wa taala dia nak ajar kita bagaimanakah cara untuk kita berdepan dengan ahli kitab dan juga dengan orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Sama ada mereka ni ahli kitab ataupun mereka ni adalah orang-orang kafir musyrik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khususnya yang ayat yang pertama yang akan kita baca pada pagi ni khusus berkaitan dengan ahli kitab, iaitu cara bagaimana kita nak berdepan dengan ahli kitab. Yang pertama ni ayat pertama. Selepas daripada ni akan ada lagi ayat-ayat yang akan menjawab persoalan-persoalan ataupun perkara-perkara yang sedang bermain di minda orang-orang kafir, orang kafir Quraisy, orang kafir tak Quraisy dan sebagainya. Tapi ayat yang pertama ini iaitu ayat yang ke-46 pada pagi ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan iaitu apa? Wala tujadilu ahlal kitab. Khusus disebut ahli kitab kat sini, iaitu janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi ayat ini ada kaitannya ataupun kita boleh linkkan juga dengan satu ayat lain iaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ulama-ulama telah gabungkan di antara ayat ini iaitu jangan kamu berdebat. Apa erti jangan kamu berdebat ini? Berdebat ni ialah maknanya disebutkan oleh para ulama tafsir, ertinya berdebat ni ialah dalam usaha kita nak mengajak mereka ni kepada Islam. So maknanya kat sini disebutkan oleh ulama ialah bukan hanya berdebat ni suka hati, berdebat macam perdebatan dan perdebatan dalam pertandingan di sekolah dan sebagainya kan ada perdebatan, ada perbahasan kan, bahas Piala Perdana Menteri, bahas macam-macam bahas kan. Bahas tu nak test kadang-kadang tu kelancaran kita dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini ialah apa? Perdebatan semasa kita mengajak orang lain ni kepada Islam.
Jadi maknanya kat sini fokus utamanya ialah mengajak kepada Islam. Itu yang utamanya, bukannya perdebatan tu nombor satu. Tetapi dalam usaha untuk mengajak manusia ini kepada Islam ini ada macam-macam cara. Jadi di antara benda-benda yang perlu dibuat ialah kena berdebat. Berdebat artinya ialah nak explainkan satu benda tu kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang perlu diberikan hujah-hujah. Jadi sebab itulah dia kata al-mujadalah kat sini ialah al-mukhasamah, artinya itu perdebatan dengan perkataan yang mana yang boleh meyakinkan dengan memberi hujah-hujah kepada orang tersebut, supaya mereka ni faham. Jadi macam mana cara dia? Perdebatan itu mestilah billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi macam mana yang cara yang terbaik itu? Ialah dengan menggunakan adab-adabnya, disebutkan oleh ulama tafsir macam tu kan, dengan memberi hujah-hujahnya dan sebagainya. Tetapi illal ladzina zalamu minhum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kecuali orang-orang yang zalim. Jadi apa maksud orang yang zalim kat sini? Orang yang zalim ini banyak penafsiran ulama yang sebutkan benda ni. Jadi di antara ulama mengatakan orang yang zalim kat sini ialah orang-orang yang tidak ada adab, yang tidak mahu menggunakan hujah, yang hanya mahu menggunakan kekerasan, tak nak guna logik dan sebagainya, maka itu adalah orang zalim. Tapi itu adalah penafsiran yang pertama. Ada lagi penafsiran-penafsiran lain sebenarnya yang berkaitan dengan ayat ini, iaitu dibahagikan di sini ahli kitab ni kepada dua jenis. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama iaitu yang mengatakan bahawa ahli kitab ini jenis yang pertama ialah jenis yang boleh menggunakan adab, jenis yang boleh mendengar hujah, jenis yang boleh berhujah dan sebagainya. Yang kedua tu ialah yang tidak boleh menggunakan hujah. Jenis memang kepala, nak kata apa kan, kepala keras kepala dan sebagainya, hanya nak gunakan kekerasan saja. Itu golongan kedua. Iaitu dipanggil sebagai Allah Ta'ala panggil sebagai allazina zalamu minhum. Tapi ada pendapat lain lagi yang mengatakan bahawa ini ahli tafsir bukan daripada saya, tapi daripada ahli tafsir mengatakan, pendapat kedua mengatakan termasuk yang dikatakan golongan yang pertama tu ialah orang-orang yang dah beriman, iaitu ahli kitab yang telah beriman kepada Islam, kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu diteruskan penjelasan kepada mereka dan sebagainya. Itu pendapat yang kedua. Dan orang-orang yang zalim itu ialah orang yang masih lagi kekal di dalam kekufuran mereka, iaitu masih lagi dengan ajaran ahli kitab mereka. Ada pendapat lain lagi. Saya sebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir jalan lain, disebutkan bahawa ayat ini telah mansukh. Dimansukkan dengan apa? Dimansukkan dengan ayat Al-Qital dipanggil, iaitu ataupun ayatus saif. Ayatus saif ni itu ayat pedang atau iaitu ayat ini telah dibatalkan hukumnya, tak boleh dipakai lagi. Yang dipakai ialah apa? Tak adalah berdebat-berdebat ni kan. Kena sama ada awak nak masuk Islam ataupun tak. Kalau tak nak masuk Islam, tak apa, kekal agama awak, tapi awak kena bayar jizyah. Itu ayatus saif nama dia, ayatus saif. Jadi apa pun pendapat ulama dalam isu ini, maka kita nampak kan, saya ceritakan sebenarnya supaya kita ni tahu kan bahawa sebenarnya di sana ada pendapat-pendapat ulama lah tafsir dalam isu ini. Jadi ayatus saif tu, ayat ini mansukh dengan ayatus saif itu satu pendapat daripada pendapat ulama sebagaimana yang diterima dipakai oleh tafsir jalan lain. Tapi ulama-ulama tafsir lain ada lagi memberi tafsiran yang lain. Seterusnya ialah waqulu amanna billazi unzila ina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, mengajar kita kan apa yang patut kita katakan kepada orang-orang kafir ni. Qulu, katakan kepada mereka, qulu amanna billazi unzila ilaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, iaitu Al-Quran, dan juga wa unzila ilaikum, dan juga apa yang diturunkan kepada kamu. Apa yang diturunkan kepada kamu? Iaitu At-Taurat, Al-Injil, Zabur dan sebagainya kan. Sahifah yang lain tu kan. Semua tu kita beritahu kepada mereka bahawa kami beriman. Jadi maknanya sini, kami ni ada kelebihan. Kami beriman dengan Taurat kamu, kami beriman dengan Injil kamu. Tapi maksud beriman dekat sini bukan artinya kita percaya dengan apa yang ada di dalam isi tu. Sebab apa? Isi daripada yang ada dalam mereka itu ialah yang dah diubah, yang ditukar kan. Jadi maksud kita beriman dengan apa tu, iaitu beriman dengan Taurat, iaitu kita yakin bahawa dulu memang Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa AS, menurunkan Injil kepada Nabi Isa AS. Kami yakin.
Tapi sekarang kami yakin juga kepada Al-Quran. Jadi makna di sini, kami ini ada kelebihan. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sekarang ni kamu hanya beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, Old, New Testament, Old Testament, tapi kamu tak beriman dengan Al-Quran. Itu lemah kamu. Itu jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita berkata macam tu. Kemudian lagi Allah Taala mengajar kita supaya kita berkata apa? Iaitu wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kamu, Tuhan kami satu je. Tuhan yang sama, bukan Tuhan lain. Mungkin nama berbeza lah kan. Mereka nama Yahuwah ke macam-macam lah kan itu nama je kan. Tapi nama kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nama yang kita sembah ialah Tuhan yang mempunyai nama-nama yang baik, Al-Asma'ul Husna. Itu yang kita beriman. Tapi sebenarnya Tuhan kamu dan juga Tuhan kami adalah sama. Wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Dan kami, apa yang kami nak ialah kami ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nahnu lahu muslimun, artinya kami ni muslimun artinya muti'un, iaitu kami taat. Jadi sekarang ini, kalaulah kamu percaya kepada kitab kamu ni, kenapa kamu tidak taat? Jadi sebagaimana yang kita lihatlah kan pada hari ini kan, kebanyakan daripada orang Kristian ke, orang Yahudi ke, tidak lagi mentaati apa? Ajaran even yang telah diubah tu pun, iaitu Taurat dan juga Injil yang telah diubah tu, itu pun mereka tidak mentaati. Jadi kita ni orang Islam sebagai mukmin kan, kita nampak sangat kan, orang Islam tak makan babi contohnya, orang Islam tak minum arak, orang Islam pakai tudung, mana tutup aurat. Semua benda-benda ni semua ada di dalam kitab Injil mereka, kitab Taurat kan. Jadi maknanya mereka tidak menerima, tidak beriman. Mereka kata mereka beriman kepada Injil, Bible dan sebagainya kan. Mereka kata mereka ni Kristian, tapi mereka tidak melaksana pun apa yang dituntut dalam Injil, walaupun Injil pun dah diubah dah. Jadi erti kat sini kita nak ajak kita kan, nampak kan bahawa kita ni betapa benarnya nama kita ni kan, ialah kita ni Islam yang benar, dan kemudian kita ni nak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu ayat 46. Sekarang kita pergi kepada ayat 47. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab fallazina atainahumul kitab yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan begitulah kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad Alkitab, iaitu Al-Quran ni. Fallazina atainahumul kitab yu'minuna bih. Sebahagian daripada orang-orang sebahagian orang-orang yang telah diberikan, kami berikan kepada kitab kepada mereka ni, mereka telah beriman dengan Al-Quran. Wa min haula man yu'minu bih. Daripada mereka ni ada yang beriman. Jadi maknanya ada jugalah ahli kitab ini daripada orang Yahudi ke, orang Kristian ke. Di zaman Nabi SAW tu ada satu kelompok orang Kristian yang sangat besar bilangan mereka, iaitu daripada Najran. Satu tempat di sekarang ni di Arab Saudi. Tempat tu terletak di antara Arab Saudi dan juga Yaman, dekat hampir dengan sempadan Yaman tu. Di sebelah selatan Arab Saudi tu ada satu tempat nama dia Najran. Jadi kawasan tu ialah satu kawasan yang dulunya di zaman Nabi SAW tu ialah merupakan tempat orang Kristian. Jadi masyhurlah macam mana tempatnya boleh jadi Kristian. Jadi diceritakan bahawa ada seorang pendakwah Kristian daripada Afrika ni telah pergi ke tempat tu. Dia pergi ke tempat tu, kawasan tu, penduduk kawasan tu subur, ada air dan sebagainya kan. Jadi dia telah berdakwah kat situ, dan akhirnya semua orang di kawasan tu telah menjadi Kristian. Tengokkan usaha yang dibuat oleh pendakwah Kristian tu. Ini sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya boleh jadi Kristian. Dan bila Nabi Muhammad SAW telah lahir, akhirnya mereka telah pergi menemui Nabi SAW di Madinah, dan mereka telah masuk Islam. Alhamdulillah kan, sampai sekarang lah, insyaAllah. Tapi Najran tu masyhur lah. Itu satu kelompok di mana orang-orang Kristian berada di situ. Dan mereka ni, wa min haula, Allah Ta'ala kata, ada di kalangan orang-orang Kristian dan juga orang Yahudi sendiri, iaitu seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masyhur, Abdullah bin Salam. Dia ni masyhur sebagai orang Yahudi yang bila Nabi SAW setelah sampai ke Madinah, dia telah beriman. Jadi Allah SWT kata, wa min haula man yu'minu bih. Di antara mereka ni ada orang beriman
dengan Quran ini, iaitu seperti Abdullah bin Salam, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan tidak adalah yang menentang, yang menolak, yajhadu, menafikan ayatina, tanda-tanda kami ni, iaitu Al-Quran ini, melainkan orang-orang tu memang kafir. Jadi sama ada mereka ni akan jadi kafir kerana menolak, dan mereka ni tidak ditolak melainkan oleh orang kafir. Itu penafsiran lah di kalangan ulama. Seterusnya, wama kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi. Ini untuk menafikan pula sebab orang kafir ni ada di kalangan orang-orang yang tak suka pada Islam, kan, nak cuba menolak Islam ni. Apa dia punya hujah dia, apa dia punya logik dia lah, dia kata kan. Dia kata apa? Di antara benda yang dia kata ialah Quran ni bukan daripada Tuhan Muhammad, tapi Quran ni adalah datang daripada Muhammad je. Tuhan dia Muhammad ni mandai-mandai je. Dia yang entah dia baca mana, dia kata kemudian dia pun buat Quran ni. Dan dia katakan Quran ni daripada Tuhan dia, daripada Tuhan. Itu kata Muhammad je, jangan percaya. Itu adalah di antara yang Allah Subhanahu wa taala kata hujah-hujah apa di situ, iaitu al-mubtilun, orang-orang yang ragu-ragu, orang yang menolak. Jadi ada orang yang menolak macam tu. Tapi tiba-tiba hujah-hujah mereka ni menjadi terbatal ataupun mengkonfuskan mereka sendiri pula. Apa dia? Kerana nombor satu apa benda ni? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Muhammad ni Allah Subhanahu wa taala ni kalau ikutnya berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diabadikan menjadi ayat Al-Quran, iaitu Allah Taala kata apa? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Ada ke sebelum daripada kamu kamu dapat wahyu ni kamu ni beriman, kamu ni membaca kitab? Pernah kamu baca kitab? Tak pernah. Macam mana Nabi Muhammad SAW nak baca kitab sedangkan dia ni adalah seorang yang buta huruf, buta huruf artinya maknanya tak boleh ummi, iaitu orang yang tak boleh membaca dan juga menulis. Macam mana dia nak baca sedangkan dia ni kalau kita sekarang kan, macam mana nak pergi library buat apa? Kalau orang tu tak pandai baca, tengok bangunan boleh lah kan, tengok bangunan dia besar kecil ke apa pun kan, nak tengok buku banyak. Tapi kalau tak pandai baca, buat apa dia pergi library kan? Kalau pergi library bukan untuk membaca. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala takdirkan dia telah menjadi ummi, iaitu orang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis, tak boleh membaca dan tak menulis. Jadi macam mana dia nak baca kitab terdahulu? Sebab di antara hujah mereka, dia kata ialah Muhammad ni membaca daripada Taurat, kitab orang Kristian, kitab orang Yahudi, lalu diungkapkan semula. Jadi tu nombor satu lah. Nombor satu. Yang keduanya, wala takhutuhu biyaminik. Kamu tak boleh corekkan apa-apa tu dengan tangan kanan kamu. Maksud kat sini ialah kamu tak boleh membaca dan kamu tak boleh menulis. Itu maksud daripada ayat ni, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhut, boleh menulis. Jadi izan, kalaulah kamu boleh membaca dan menulis, nescaya mungkin orang akan boleh terima juga hujah-hujah yang dikatakan tu, iaitu Muhammad ni ambil daripada kitab-kitab lama lah ni. Tu contohnya. Jadi itu ayat 48 Allah Subhanahu wa taala batalkan. Ayat 49, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata ianya adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam hati-hati orang yang mempunyai ilmu, orang yang faham. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sekali lagi Allah Taala sebutkan iaitu tidak ada yang menafikan ayat-ayat ini melainkan orang-orang yang zalim. Yang tadi tu orang kafir, menafikan orang kafir kan, menafikan zalim. Jadi makna kat sini kan samalah jugalah kita katakan ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallah. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun. Maknanya sifat-sifat ni kalau orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia akan ada sifat-sifat ni. Dan begitulah kat sini orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah ni sama ada dia adalah zalim, dia adalah kafir. Seterusnya, waqalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih
wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Sekarang ini ayat 50 ni Allah Subhanahu Taala bawa pula kita ni kepada satu hujah lain. Satu hujah lain yang Allah Subhanahu Taala nak Nabi Muhammad SAW ni sebutkan kepada mereka ni. Sebab apa? Di antara perkara yang dikatakan oleh orang kafir ni, orang kafir di Mekah ni, ialah dia kata, kalau kamu ni Muhammad adalah betul seorang nabi kan, bawalah tanda-tanda. Itu dia kata, waqalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbi. Kalau kamu ni memang betul-betul lah nabi, bawalah tanda-tanda. Tanda-tanda tu ayatun ni mir rabbi ni maknanya mukjizat maksudnya. Sebagaimana ahli tafsir kata, bawalah mukjizat. Seperti mana? Kalau dalam tafsir jalan lain dia kata seperti yang ada pada Nabi Soleh, iaitu apa? Unta. Ataupun ma'idah minas sama', iaitu apa? Makanan daripada langit, sebagaimana Nabi Isa AS. Ataupun dia kata seperti mana tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa AS. Itu 3 benda yang disebutkan dalam tafsir jalan lain. Jadi disebutkan untuk mengatakan apa? Kalau kamu ni betul-betul nabi, bawalah sebagaimana nabi-nabi dulu tu ada yang kamu kata tu. Jadi apa jawapan yang Allah Subhanahu Taala sebutkan kat sini selepas itu? Kul innamal ayat. Katakan wahai Muhammad, kalau mereka ni minta macam tu, katakan wahai Muhammad kepada mereka tu, kul innamal ayatu indallah. Sesungguhnya semua ayat-ayat ni ataupun bukan ayat ni, tanda-tanda mukjizat ni, semua mukjizat itu indallah, di sisi Allah. Artinya di sisi Allah itu apa? Iaitu semua ni terpulang kepada Allah. Maknanya kalau Allah nak beri, dia beri. Kalau Allah tak nak beri, dia tak beri. Jadi itu bukan kerja aku. Apa kerja aku? Wa innama ana nazirum mubin. Aku ni, kerja aku hanyalah nazir al-mubin. Iaitu apa? Memberi peringatan yang jelas. Yang jelas maknanya aku cerita kepada kamu, aku sebut kepada kamu. Kamu nak terima, nak macam mana, itu saja kerja aku. Kerja aku ni bukan boleh aku ni mengada-ngada, memandai-mandai, aku bawa mukjizat dan dan mereka. Kalau macam tu, nanti kalaulah pula kamu ni beriman kerana mukjizat, jadi bukan kamu beriman kepada Allah pula, kamu mukjizat pula. Mukjizat ni hanyalah bantuan saja. Kita ni yang hidup di zaman sekarang kan, kita tak nampak kecuali Al-Quran lah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat lain kita tak nampak sebab kita tak berdepan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cukuplah orang yang beriman tapi kita tak nampak mukjizat tu kan, itulah sebenarnya satu benda yang tu. Sebab itulah Nabi SAW pernah puji kan, akan ada nanti kan, di akhir zaman nanti orang-orang yang berpegang kepada sunnahku, mereka tak tengok aku. Jadi para sahabat ni macam cemburu lah kan, best lah mereka kan, macam mana kan. Jadi Nabi SAW kata mereka ni seperti mendapat pahala seperti 50 orang. Sahabat-sahabat tanyalah, 50 orang ni 50 orang mereka ke 50 orang kami? Tak, Nabi kata mendapat pahala seperti 50 orang daripada kamu. Nabi tunjuk kepada para sahabat. Jadi kalau ikutnya jealous lah kan sahabat kan, wow dapat 50. Sebab apa? Sebab apa? Nabi SAW kata kan, sebab mereka ni tak jumpa dengan aku, kamu ni jumpa dengan aku. Gitu kan. Jadi alhamdulillah kan, kita ni insya-Allah kan, jangan sedih walaupun kita ni tak jadi sahabat, tapi kita ni insya-Allah boleh dapat pahala yang sama dengan sahabat, mungkin lebih tinggi daripada sahabat, mungkin lebih rendah tu biasalah kan tapi makna kita boleh capai benda tu dengan syarat apa benda kan, kita betul-betul beriman dan kita betul beramal. Jadi medan untuk beramal sekarang ni banyak kan. Di antaranya ialah medan untuk apa ni, kita menyebarkan Islam kepada semua manusia. Masya-Allah. Kan kita ada telekomunikasi yang bagus kan. Kita ada telefon, kita ada everything pada hari ni kan. Sepatutnya kita boleh gunakan untuk menyebarkan Islam. Sepatutnya lah kan bukan untuk menyebarkan gosip. Jadi awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Jadi Allah Ta'ala tanyalah kan, tak cukup ke kami dah turunkan kepada mereka ni kitab yang dibacakan kepada mereka. Ada setengah umat tu tak ada kitab kan, setengah tu kan Nabi je datang, kita ni dapat kitab lagi, dapat Nabi lagi. Inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun. Quran ini adalah untuk pada Al-Quran itu ada rahmat
ada zikra, peringatan untuk orang-orang yang beriman. Kita tengok sekarang kita kan, Quran ni kan boleh jadi rahmat, boleh, maknanya banyak sifat-sifat Quran ni yang mana dia ni memberi kepada umat Islam pada hari ni kan. Menjadi rahmat satu, Allah Ta'ala sebut, yang disebut di sini menjadi rahmat satu, dan kemudian yang kedua menjadi zikra, peringatan. Bila kita baca tu peringatan. Bila kita semayang, imam baca Al-Quran kan, kalau kita faham bahasa Arab lah, sebab itulah bagus kan faham bahasa Arab ni. Imam baca Al-Quran dalam semayang, kita dah jadi tanda ingatan kepada kita, macam bagi tazkirah lah kan. Tazkirah tu peringatan. Jadi maknanya bila imam baca semayang tu, sebab itulah digalakkan kepada imam ni untuk membaca panjang sikit, membaca panjang sebab apa? Bacaan yang panjang tu akan memberi peringatan kepada orang yang di belakang. Tapi kita sekarang tak dapatlah benda tu kan. Kalau imam baca panjang tu, malas lagi tengok. Sebab apa? Panjang aku, malas aku. Kalau baca qul huwallahu bagus sikit. Kemudian kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Kalau kamu tak percaya juga, kamu tak yakin juga, kamu tak nak ikut juga apa yang aku sebut ni, Allah Ta'ala kata kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah dan aku menjadi saksi. Kamu tak percaya sudah, aku dah menyampaikan pada kamu, kamu tak percaya, tu cukuplah Allah Ta'ala menjadi saksi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, Allah Ta'ala tahu di langit apa di bumi semua. Wallazina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Orang yang tak nak beriman dengan Allah tapi nak percaya dengan al-batil, Allah Ta'ala sebutkan tu, kalau tak percaya kepada Allah ni, maka mereka ni percaya kepada yang batil. Itulah apa benda yang batil tu kan. Kalau berhala-berhala tu memang batil lah. Banyak lagi semua-semua benda lah yang kalau tak beriman pada Allah memang akan batil. Percaya kepada benda yang batil kan, dia mesti dia tak ada tengah-tengah, saya tak beriman kepada ni, tak beriman kepada ni, tak. Dia kata saya tak Hindu tapi saya tak Islam. Habis tu awak apa? Tak, saya tak nak beriman agama-agama ni serabut saya nak apa plural semua benda ni lah betul jadi itulah tak betul. Selama mana bila dia tak Islam, itu tak betul. Tak kira dia kata agama ni semua daripada sungai lah, apa benda kan tak semua agama ni adalah merupakan sungai-sungai semua mengalir kepada laut yang satu. Laut yang satu itu apa? Itulah Allah, dia kata itulah Tuhan. Itu semua tu mengarut semua tu jadi bila tak beriman kepada Allah, maka dia sebenarnya beriman kepada al-batil. Jadi setakat itulah saja untuk sesi kita pada kali ini. Kita hari ini adalah muka surat 402 402, dan insya-Allah berjumpa lagi pada esok hari insya-Allah. Insya-Allah share dengan kawan-kawan, ajak kawan-kawan insya-Allah like semua ataupun ikut untuk join insya-Allah sesi tafsir kita pada setiap pagi, setiap muka surat Al-Quran insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.